Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selama-lamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghimpunkan hati-hati kita untuk kita meneruskan apa yang telah kita lakukan pada setiap malam. Mudah-mudahan ianya menjadi sebagai runting harian kita, pengisian rohani kita, yang mana pengisian rohani ini perlulah kita lazimi supaya hati-hati kita ni tidak terlalu kosong dengan perkara-perkara kita sibuk dengan perkara-perkara dunia, maka dia akan jadi kosonglah hati kita, makanan rohani tak ada. Jadi baik hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam ini dan hari ini sudah masuk 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah 1 Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini adalah antaranya bulan-bulan haram. Antara bulan-bulan haram, firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ada 12 bulan belaka, fi kitabillah, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, dan daripada 12 bulan tu ada 4 bulan bulan haram. Dalam hadis menerangkan bulan haram adalah bulan Zulqa'dah, bulan lepas. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut wal fajr wa layalin 'ashr. Wal fajr, ulama mentafsirkan, ada yang mentafsirkan wal fajr demi 10 Zulhijjah. Allah bersumpah dengan 10 Zulhijjah ini. Perbuatan 10 Zulhijjah wa layalin 'ashr. 10 Zulhijjah ini banyak kelebihan dia. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma min ayyamil al-a'malu salihu fihinna uhibbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr, yani 10 Zulhijjah. Tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 hari ini, bermaksud 10 Zulhijjah. Lalu sahabat tanya, wala jihadu fi sabilillah. Sahabat tanya, faqalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Sahabat tanya, walaupun berjihad fi sabilillah, boleh lawan tak berjihad sabilillah? Rasulullah kata, walaupun jihad fi sabilillah, beribadat pada 10 Zulhijjah, Allah lebih suka lagi beribadat 10 Zulhijjah. Dalam Sahih Al-Bukhari, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in, kecuali seorang lelaki berjihad fi sabilillah ni dengan diri dia dan hartanya, falam yarji' min dhalika bi syai'in,
kemudian dia tidak kembali diri dia dan hartanya sedikit pun, maksudnya dia mati syahid di situ, perang mati syahid, maka orang yang mati syahid adalah orang yang paling Allah cinta. Kalau tak mati syahid, berjihad saja, maka beribadat pada 10 Zulhijjah ini paling Allah suka. Jadi hadirin hadirat sekalian, terang dan nyatalah bahawasanya bulan Zulhijjah ini adalah banyak kelebihan kita beribadat pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Di mana dalam hadis sebut Allah paling suka kita beribadat, buat amal ibadat pada 10 Zulhijjah. Jika kita sudah tertinggal ataupun ada culah-culah pada bulan Ramadan, dan pada bulan inilah, pada hari inilah, pada bulan Zulhijjah inilah kita nak qada balik. Kadang-kadang ngaji dah habis khatam Al-Quran pada bulan Ramadan, dan pada hari ini kelebihannya ulama kata, adakah bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah ini mana yang paling bagus? Ada ulama kata 10 Zulhijjah lebih bagus kita beribadat, lebih bagus kita beribadat. Ada ulama kata ada. Jadi hadirin sekalian, masa inilah kita nak mengejar apa-apa kelebihan yang ada pada 10 Zulhijjah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah wa yaum Ashura wa 3 ayyami min kulli syahrin awal usnain min syahri wa khamsaini. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian Rasulullah puasa Ashura pada 10 Muharram, dan 3 hari pada setiap bulan, permulaan 2 Isnin dan 2 Khamis. Itulah amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi bulan Zulhijjah ini amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat pada 9 Zulhijjah. Rasulullah mengamalkan berpuasa. Itu salah satulah amalan yang kita boleh buat sebelum sampai 9 Zulhijjah. Dan ulama sarankan kepada kita boleh mula dah hari ini. Kena mula dah hari ini. Jadi hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ibadat kita. Kita berpuasa start pada hari ini dah. Hari ini buka puasa habis 1 Zulhijjah. Esok puasa lagi sehingga kan 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Kemudian hari raya tidak boleh berpuasa. Dilarang, waktu yang dilarang kita berpuasa. Jadi Ibn Rajab telah memberi pandangan bahawasanya apakah amalan yang paling bagus yang kita boleh buat pada bulan Zulhijjah ini. Katanya beliau, antara amalan-amalan yang paling bagus kita buat pada bulan Zulhijjah ini adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dah kita dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Starting masuk awal Zulhijjah ini, 1 Zulhijjah. First kali kena hari ni hari Jumaat dah. Pagi tadi lah. Molek benar lah kita berqiyamul lail, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada seorang lelaki datang kepada Hasan Al-Basri. Dia mengadu kepada Hasan Al-Basri, wahai tuan guru, aku ni nak bangun malam, nak beribadat sangat kepada Allah SWT, nak bangun malam, tapi tidak boleh bangun malam.
dak berjaya sama bangun malam. Kucijang pukul 4, pukul 5, kejut pukul 6:30 juga. Ada. Dan aku ingin berpuasa, tetapi tak nak puasa tu rasa doa sangat. Ada. Aku ingin bersedekah, tak berjaya juga bersedekah. Lalu apakah sebab apa aku jadi macam ni wahai tuan guru? Ditanya Hasan Al-Basri. Lalu Hasan Al-Basri pun jawab, qayyadatka dhunubuka ya akhi. Qayyadatka dhunubuka ya akhi. Tengoklah dosa-dosa kamu wahai saudara. Kamu kena tengok dosa-dosa kamu wahai saudara. Maksudnya di situ perlulah kita bertaubat kepada Allah SWT. Bukan tengok saja banyaknya dosa, kemudian rehat, menangis begitu, lepas tu tindakan tak ada. Nah, kita apabila tengok dosa ini, kita kena bertaubat kepada Allah SWT. Bertaubat kepada Allah SWT. Barulah amalan-amalan lain mudah kita nak buat. Kita nak bangun malam, mudah. Nak ngaji Quran, dia mari sendiri. Dia jadi mudah. Kalau kita nak jaga sembahyang Jumaat, jadi mudah. Itulah kuncinya. Jika kita rasa malah, kita bertaubat dulu pada Allah SWT atas dosa-dosa kita. Kita minta maaf dengan Allah SWT. Dan kadang-kadang manusia ni bukan berdosa kepada Allah SWT sahaja. Juga berdosa kepada manusia sama manusia. Berdosa dengan ibu bapa kita, berdosa dengan rakan-rakan kita, berdosa dengan anak isteri kita. Maka perlulah selesaikan dahulu sebelum kita mengerjakan ibadat-ibadat lain. Kadang-kadang ni mulut tak boleh nak jaga dah. Ada ngopak orang tu, duk ngopak ke orang ni. Kadang-kadang mulut yang tidak berlidah ni ia duduk kata hal keburukan orang. Jadi ngopak, jadi ngopak ke orang. Ada satu kisah Imam Al-Fakhri, Imam Al-Fakhri satu kisah Ibn Wahab Al-Fihri, Ibn Wahab Al-Fihri ketika mana dia mengopak, tersalah mengopak, dah lidah ni gerak sama kadang-kadang. Kadang-kadang kita cakap biasa duduk kedai kopi pun ada. Jadi nak cakap hal kan sama. Ada juga kadang-kadang tubik. Tak ada modal kita tubik hal orang. Kadang-kadang nak tanya khabar je. Kita tengok orang ada natu, tanya, natumu hak balik daripada KL tu macam mana? Molek tak? Kadang-kadang nak tanya, buat sembang di kedai kopi. Apabila awak sembang, saya ni jawab, molek, alhamdulillah, mayang cukup, dengar kata. Tapi dia masuk tapi tu, dia cerita hal keburukan. Itu bahaya. Bahayanya mulut. Mulut. Abdul Wahab Al-Fahri apabila dia terngumpak kepada orang, dia ni adalah seorang ulama yang bermazhab Maliki, ulama yang masyhur di Mesir. Pada ketika itu dia terngumpak dengan orang. Dia terngumpak ke orang. Apa dia buat? Apabila salah dia ngumpak ke orang, dia puasa. Dia puasa. Kemudian dia akan mensedekahkan 1 dinar. Seorang je salah ngumpak seorang, dia akan berpuasa 1 hari dan bersedekah 1 dinar. Dan pahala-pahala tersebut dia buat, dia sedekah kepada orang hak dia ngumpak. Itu amalan Abdul Wahab Al-Fihri. Amalan dia buat macam tu. Kalau dia ngumpak ke orang. Cuba bayangkan hadirin sekalian, kalau kita ngumpak, kalaulah dia ngumpak 10 orang, itu seorang. 10 orang, puasalah 10 hari. Kalau 30 orang dia ngumpak, dah lidah ni nak gerak sama. Kadang kita tak ada niat pun nak cerita hal orang, tapi apabila dia telajak, terpaksalah. Ulama ini dia buat macam tu. Salah ngumpak seorang, dia puasa sehari. Kalau 10 orang, 10 hari.
30 hari sebulan puasa. Macam Ramadan. Dan pahala-pahala itu disedekah kepada orang yang ngopak. Satu hari puasa 1 dinar. Kalau 1 dinar ni kira duit kita ni dalam 50, 40 lah. 50 ringgit, 40 ringgit. Ngopak dan sedekah RM50. Seorang. Kalaulah 10 orang, dak RM500. RM500. 10 orang RM500. Lepas tu puasa pula 10 hari. Begitulah. Dia nak iqab diri dia. Dia nak denda diri dia. Dia nak minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia minta maaf kepada orang yang dia ngopak. Supaya beri pengajaran pada diri dia. Lalu sehinggalah dia buat begitu semua, sehinggalah dia tua. Apabila dia tua, sehinggakan dia berjaya meninggalkan amalan mengumpat. Amalan mengumpat, salah cakap orang. Bahaya kalau mengumpat ni, payah nak tinggal. Jadi nak cakap sama orang. Macam orang melatuh. Orang cakap sikit kan. Macam-macam tu baik. Begitu juga mengumpat. Jenis mulut tak boleh nak duduk diam. Begitulah. Hadirin sekalian, ulama ini dia buat macam tu. Dia puasa sehari, dia bersedekah 1 dirham. Sehingga kan akhir hayat dia berjaya meninggalkan amalan mengumpat dia. Inilah panggil nilai ataupun isi ilmu yang dapat dia amalkan, yang dapat beliau amalkan. Orang yang ada ilmu dia buat macam itulah, supaya iqab diri dia, supaya dia denda diri dia. Itulah amalan yang pertama yang perlu kita buat pada bulan Zulhijjah ini adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya amalan yang perlu kita buat dalam satu kitab, saya baca tak lupa kitab dia. Yang kedua al-iltizam. Yang kedua al-azmu hadhihi al-ightinam hadhihi al-ayyam. Bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan ibadat pada bulan Zulhijjah inilah waktu dia kita nak bersungguh-sungguh mencapai kecemerlangan dalam ibadat. Kadang-kadang kita semayang lewat, maka pada bulan ini kena mayang awal. Kadang-kadang kita banyak mayang rumah, mayang pejabat, mayang tempat lain. Maka pada bulan Zulhijjah inilah waktunya kita nak mari surau, nak sembahyang masjid, mari masjid, nak sembahyang di masjid, supaya sembahyang boleh berjemaah sepanjang bulan Zulhijjah ini. Saya sebut dah hadis tadi, Allah paling suka kita beribadat pada 10 Zulhijjah ini. Jangan kita mensia-siakan. Kalau kita hari-hari kita baca semuka, maka bulan Zulhijjah ini cubakan baca Al-Quran lebih pada semuka. Mungkin 5 muka, mungkin sejuzuk sehari. Kalau 10 hari 10 juzuk. Ada orang 10 hari ni boleh khatam Al-Quran. 10 hari ni dia boleh khatam Al-Quran. Jadi perlulah bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan dalam ibadat. Kadang-kadang ajak kita dah semangat sangat ni nak ibadat seperti bulan Ramadan kali kedua, maka ajaklah anak isteri kita bangun tengah malam, didiklah mereka sembahyang secara berjemaah. Jangan kita anggap diri kita sahaja untuk masuk syurga dan mereka kita tinggal begitu saja. Jadi kena tengoklah anak-anak kita yang sembahyang tu macam mana, supaya amalan kita itu yang sebelum ini yang biasa kena jadi luar biasa pada bulan Zulhijjah ini. Kemudian amalan yang ketiga yang kita boleh buat, banyakkan bersedekah. Bulan ini dianjurkan juga banyak bersedekah. Sedekah ini bukan kepada manusia sahaja, bahkan kepada semua makhluk.
Jangan kita anggap sedekah ni pada manusia, orang susah, orang miskin. Semua makhluk. Kadang-kadang kita juga kena sedekah juga. Burung-burung, kucing, ada hak jenis pera kucing. Ibrahim bin Adham, seorang yang suka menjaga kucing, pera kucing. Hari-hari dia makan kucing. Sehingga kan apabila dia nak tinggal rumah, balik daripada rumah tu, dia akan tanya anak-anak bini dia, kucing makan lagi. Dia tak tanya anak-anak dia dulu. Dia tanya kucing-kucing dulu, kucing makan tak lagi. Itu amalan ulama besar juga, nama Ibrahim bin Adham. Dalam kitab Imam Al-Ghazali sebut. Itulah orang suka sedekah. Kadang-kadang sedekah ni perlu kita kena tengok juga pada keadaan diri kita dan diri orang lain. Jangan kita nak tunggu kaya baru nak sedekah. Kerana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebut, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz. Yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka ketika susah dan senang. Jangan kita tak tulis dalam Quran infakkan harta ini ketika senang saja, tak ada. Susah pun kena infakkan harta. Sedekah ni kena. Benda yang lazim. Kena bersedekah. Jadikan amalan kita. Ini yang dicadangkan oleh ulama yang boleh kita buat pada bulan Zulhijjah. Akan tetapi hadirin sekalian, mempertekadkan amalan ini kita boleh buat jadual kita sendiri. Kita boleh buat jadual kita sendiri. Hari ni nak buat apa? Buatlah, cotin sikit. Hari ni nak buat apa? Hari pertama bulan Zulhijjah. Nak buat apa? Bangun pagi, qiyamul lail, tulis. Buat jadual. Atur dengan baik. Lepas subuh buat apa? Ngaji, barulah molek. Kalau di sekolah kita boleh buat KPI, SOP, maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa salahnya kita korbankan masa buat KPI, SOP. Supaya kita berjaya dalam akhirat. Dan amalan yang seterusnya yang ulama cadangkan, banyakkanlah berdoa pada bulan ini. Banyakkanlah berdoa. Doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inna ala syukrika wa dzikrika wa syukrika wa husni ala ibadatik. Doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjur, ya Allah, ya Tuhanku, beri golongkanlah aku dalam golongan orang yang mengingatimu dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadat-ibadat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan doa begini. Dalam satu hadis ada sebut. Jadi bolehlah kita pada bulan ini perbanyakkan berdoa, insaf, muhasabah diri. Kemudian jangan muhasabah saja, kena ada tindakan dan perbuatan yang perlu kita buat. Yang seterusnya, menjauhi perbuatan dosa. Apa yang telah kita buat, kita selalu buat dosa tu, kita perlulah jauhi. Kita anggap benda-benda ini tidak boleh berlaku pada bulan Zulhijjah. Kerana bulan Zulhijjah ini kita kena berhijrah daripada baik kepada lebih baik, itulah yang dicadangkan oleh ulama-ulama supaya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas mengatakan siapa yang meningkatkan ketaatan mereka banyak kelebihan. Orang yang meningkatkan ketaatan ini banyak kelebihan-kelebihannya. Antaranya Ibn Abbas kata, seorang yang mentaati Allah SWT, meningkatkan ketaatan, dia akan
muka mereka akan berseri-seri, bersinar-sinar. Kalau kita nak cari produk-produk yang boleh mencerahkan muka, kulit dan sebagainya, maka kita tingkatkan ketaatan kita, ibadat kita, supaya muka kita berseri dengan niat molek lah. Jangan nak ibadat sebab nak muka comel. Akan tapi kita boleh nampak orang yang beribadat banyak ni muka dia berseri-seri. Yang kedua, Ibn Abbas kata hati mereka menjadi lapang. Yang ketiga, rezeki menjadi luas. Yang keempat, tubuh menjadi sihat. Yang kelima, semua makhluk sayang kepada mereka-mereka yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati menjadi lapang ni. Kadang-kadang manusia nak cari hati yang lapang ni bagai-bagai cara. Ada yang pergi melancong, nak cari ketenangan, ketenangan hati ni banyak sangat serabut kerja pergi melancong. Ada juga orang nak cari ketenangan ini dengan membuat aktiviti lasok. Itu adalah teknik-teknik mereka. Dan Ibn Abbas cadangkan, siapa yang nak tenang hati, tingkatkanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ulama-ulama ni apabila dia beri tip-tip ni berdasarkan kajian, dan hadis-hadis yang mereka semua baca. Yang seterusnya, rezeki menjadi luas. Kadang-kadang kita serabut dengan masalah dalam kewangan. Nega dah utuh sama. Dalam keadaan nega dah utuh sama. Kita nega tepi orang. Orang sebelah utuh sama. Tengok ramai je belah. Tapi tempat kita tak ada orang mari. Sebab apa? Sebab bergantungnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga berkait rapat dengan perniagaan kita. Kalau kita ada hadirin sekalian ni, ada di kalangan hadirin sekalian adalah ahli perniagaan, perlulah antara nak larikan produk, nak larikan apa yang kita jual itu, perlulah meningkatkan ketaatan dengan ibadat-ibadat yang comel dan bagus. Seterusnya, tubuh menjadi sihat. Tubuh menjadi sihat. Apabila kita beribadat meningkatkan ketaatan yang banyak ini, tubuh kita akan menjadi sihat. Nak suruh antibody kita gagah, maka rajin-rajinlah kita bersembahyang, sujud kepada Allah SWT. Biarlah rumah kita duduk jauh pun. Rumah kita duduk Jalan Pusara contohnya, jauh. Nak mari mai subuh jauh. Tetap kita mari. Bangun pagi, mandi dulu sebelum pagi, itu tanda-tanda orang nak jadi sihat, umur yang panjang. Kemudian orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan ketaatan, makhluk-makhluk semua akan sayang kepadanya. Sehingga kan malaikat-malaikat akan menyebut kepada makhluk di dunia, wahai penduduk dunia, ada yang mereka yang dikhususkan boleh cakap dengan malaikat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat akan pesan kepada, berilah doalah kepada mereka, kepada sifulan-sifulan yang beribadatnya dengan baik dan ketaatannya yang tinggi. Mereka akan bagi tahu begitu. Itulah tip-tips kelebihan ataupun rangsangan yang perlu kita boleh ambil daripada kata-kata Ibnu Abbas dalam satu maqalah, satu kitab. Jadi hadirin sekalian, malam ini kita boleh tahu secara ringkas amalan yang paling Allah Subhanahu Wa Taala suka, iaitu amalan-amalan yang kita lakukan pada 10 Zulhijjah. Pada 10 Zulhijjah.
Yang pertama amalan berpuasa. Yang pertama amalan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua berpuasa di 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Nah, yang kedua kita berazam pada diri kita untuk meningkatkan amalan kita dengan lebih baik. Kalau semayang lewat, awal ke semayang. Kalau semayang tidak berjamaah, berjamaahkanlah semayang kita. Nah, kalau ngaji satu muka surat, maka perlulah tingkatkan lagi biar jadi banyak. Kemudian banyakkanlah berdoa pada bulan ini. Banyakkanlah berdoa pada bulan ini. Kemudian mohonlah jauhilah dosa-dosa yang kita buat. Jauhilah dosa-dosa yang kita buat. Inilah yang disarankan oleh ulama-ulama supaya kita terus beribadat secara konsisten. Baik hadirin sekalian, kita sambung sikit. Tadi poin-poin yang kita bagi. Saya malam ni bersedia untuk baca satu hadis yang mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran. Itu tadi kira peringatan untuk bulan Zulhijjah, kerana bulan ini walaupun tak masuk daripada hadis yang saya sebut ni, perlu saya sentuh sedikit sebanyak. Jadi hadis pada malam ini kita ambil kesempatan, kalau ada sempat 2 hadis 3 hadis, maka 2-3 hadislah kita baca malam-malam. Baik, hadis yang ingin saya kongsikan pada malam ini berkenaan dengan mengumpat. Jaga, tadi saya sebut, janganlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada manusia. Kadang-kadang kita ngumpat kepada manusia, maka perlulah kita berjaga-jaga. Dan malam ini saya nak baca satu hadis berkenaan dengan al-ghibah. Al-ghibah, mengumpat, menyebut keburukan orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna ma al-ghibah?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala idza dzakarta akhaka bima yakrahu faqad ightabtahu. Qila ara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Tahukah kamu apakah itu ghibah? Apakah itu ghibah? Ngumpat ni apa dia? Jawab sahabat, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka sabda Nabi SAW, ghibah ni apa dia? Ghibah itu jika engkau menyebut, membincangkan hal keadaan saudaramu yang ia tidak suka hal itu disebut atau dibahaskan kepada orang lain, maka itu bererti ghibah padanya. Ghibah ni, ngumpat ni apa dia? Apabila kita sebut hal keburukan orang lain, mulut duduk gerak sama, duduk cerita hal keburukan orang lain. Kadang-kadang kita nak main gurau ya, tapi boleh menyinggungkan perasaan orang lain, maka itu ghibah. Lalu ditanya, bagaimana kalau saudaraku betul begitu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika betul engkau sebut itu benar padanya, maka itu ghibah. Itulah apa ghibah. Sebut benda benar dah. Ada satu hari kita nampak seorang lelaki yang kita kenal, kita pun kata ke orang, kita kata ke orang tu, dia ni isap dadah dulu ni, bau keluar pusat serenti contohnya. Jadi benda tu boleh mengaibkan dia. Ni isap dadah ni, kena molek ni, kena molek, gitu contohnya. Kita rasa nak kata ke dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, walaupun kita sebut, kita kata benda aib dia tu benda yang betul, maka itu orang panggil ghibah. Ghibah juga. Kata benda betul itu ghibah.
Tetapi jika tidak betul, maka ia dinamakan buhtan. Kalau sebut benda tak betul, maka dinama buhtan. Buhtan. Ibnu Abi Najih berkata, balaghana anna imra'atan qasiratan dakhalat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu anha ma aqsaraha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ightabtiha qalat Aisyah ma qultu illa ma fiha qala dzakarti aqbaha ma fiha. Ada seorang wanita pendek datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika telah keluar, Siti Aisyah berkata, alangkah pendeknya orang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau ghibah ya Aisyah, engkau ghibah Aisyah. Aisyah berkata, saya tidak menyebut kecuali yang sebenarnya padanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, engkau telah menyebut yang paling buruk padanya. Itulah yang dipanggil ghibah. Kata benda-benda yang buruk, walaupun benda tu delek ada. Nampak seorang perempuan mari pada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia keluar. Aisyah pun nampak, oh pendeknya dia. Nabi pun dengar. Aisyah, muni ghibah sebenarnya, muni ngopak, muni ghibah, cakap hal keburukan orang. Aisyah pun jawab, ya Rasulullah, aku tak cakap melainkan apa yang betul aku nampak ni. Dia ni pendek, pendek. Mu cakap hak. Rasulullah berkata, apabila kamu bercakap tentang keburukan dia, tentang apa yang buruk pada dia, itulah yang dinamakan ghibah. Ghibah. Berhati-hati dengan ghibah. Ghibah. Ada satu lagi istilah ghibah, ada lagi satu istilah namimah. Apa beza ghibah dan namimah? Namimah ini adalah kita apabila seorang itu memfitnah, membuat adu domba, memfitnah, itu adalah namimah. Ghibah ni kita cerita hal keburukan dia yang boleh menyebabkan aib pada seseorang itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna ma shirarukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala shirarukum dzul wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahat kamu? Jawab sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sejahat-jahat kamu ialah orang yang bermuka dua, yang menghadap kepada ini dengan wajah dan datang kepada sana dengan wajah yang lain. Itulah ini bukan ghibah, ini namimah. Pergi tempat lain cerita benda lain, pergi tempat lain cerita benda lain. Tujuan dia nak suruh dua pihak ini bergaduh. InsyaAllah satu hadis yang terakhir saya akan baca. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, marran Nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabaraini jadidaini faqala innahuma liyu'adzibani wa ma yu'adzibani fi qabirin fa amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min al-bawli wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimati. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وعزرها في كل قبر واحدة فقولوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. Nabi SAW berjalan melalui dua kubur. Pada satu hari Nabi berjalan dua kubur.
yang baru tanam, yang baru ditanam. Lalu Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya kedua kubur ini tengah diseksa oleh Allah SWT. Dan tidak diseksa melainkan mereka berdua ini buat dosa besar. Ada dua kubur yang Rasulullah lalu, kemudian Rasulullah kata sahabat, dua kubur ini tengah diseksa. Adapun yang satu maka tidak bersih jika membersihkan dari kencingnya. Dua kubur yang telah diseksa dosa yang besar, iaitu diseksa dengan sebab tidak bersih kencing dengan baik. Tidak bersih kencing dengan baik. Lalu orang yang tidak bersih kencing dengan baik ini, Allah SWT akan seksa dia dengan seksa yang berat. Kerana ada dalam hadis ini, Nabi SAW lalu dua kubur, nampak orang kena seksa dalam kubur itu. Salah satunya orang yang tidak bersih kencing dia. Dalam fiqh, dia kencing tak ikut fiqh. Fiqh kata ada kaedah kita kencing, basuh kencing pun ada kaedah dia. Jadi orang yang tidak mementingkan kebersihan ketika kencing ini akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam fiqh kata, bila kita kencing kena berdehem selama sebanyak 3 kali. Kencing dalam keadaan yang betul, yang diajar, dan kena berdehem dengan betul. Kena ikut betul-betul lah. Dan sebelum kita meninggalkan tandas tu, pastikan kita basuh dengan keadaan yang bersih. Jika tidak buat demikian, kita akan bawa najis-najis itu dalam solat kita, ngaji Quran kita. Itulah yang disebut dalam hadis ini, orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia tidak membersihkan kencing dengan betul. Yang kedua, kubur yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini sebut adalah orang namimah, iaitu orang yang suka membuat fitnah. Jalan tak ada kerja lain, buat fitnah. Itulah dua golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan azab. Kemudian dalam hadis ini sebut Nabi SAW mengambil 2 pohon. Pada ketika itu Nabi ambil 2 pohon, kemudian Nabi cacak di kubur yang satu ini yang tengah diazab, dan yang di satu ini yang tengah diazab juga. Lalu sahabat SAW tanya, "Ya Rasulullah, mengapakah engkau berbuat itu?" Jawab Rasulullah SAW, "Semoga Allah meringankan keduanya selama dahan itu belum kering." Rasulullah cacak satu pokok bunga, satu ranting, ni sini satu ranting. Sahabat bertanya, "Apa buat gitu ya Rasulullah?" Semoga pokok ini, semoga Allah meringankan azab-azab kedua-dua pelaku dosa ini. Jadi hadirin sekalian, itulah faedah kita letak pokok di atas kubur, supaya pokok-pokok yang hidup ini berzikir kepada Allah SWT, mendoakan kepada orang yang telah mati. Wallahu alam, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian pada hari ini. Saya minta maaf jika susunan yang saya buat pada malam ini tidak berapa tersusun. Yang penting apa yang saya nak sampaikan sampai insya-Allah, dan ianya diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya ulang sikit lagi, supaya kita bersungguh-sungguhlah beribadat pada awal bulan Zulhijjah ini, berpuasa, lebih-lebih lagi berpuasa insya-Allah. Ada masa lagi. Jadi masa inilah kita nak tebus apa yang telah kita lakukan lara ketika bulan Ramadan. Pada 10 Zulhijjah ini tidak jauh pahala dan fadilat-fadilatnya apabila kita beramal pada 10 Zulhijjah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata